Untuk prospektus, nak buat pintu mata aku baca semua. Yang saya seronok, bila saya tengok pekerjaan, dia panggil core business dia, apa dia berniaga, dia pun cerita lah. Dia ni buat kondom, dan dia pengeluar kedua kondom terbesar di dunia. Mana-mana? Kondom terbesar di dunia, kedua besar. Dia pun cerita lah, kondom ni saya dibuat kerana untuk memenuhi keperluan kesihatan di negara-negara Afrika dan negara-negara dunia ketiga yang menghadapi masalah AIDS, preventif atau preventif dia panggil rimas untuk pencegahan. Kita rasa betul kan? Yang kita tak tahan itu kali itu kan? Dia beritahu kondom juga boleh digunakan untuk apa dia? Hubungan jadi saya tidak handal. Ini kalau macam tu. Tadi macam rasa boleh kan, maksud tak boleh. Tapi dia cerita kan. Yang tak tahan tuan-tuan, di bawah dia cerita kan kondom ni ada variety flavors, ada perisa. Kondom tu ada perisa. Ada perisa strawberry, ada perisa strawberry. Yang tu tak tahan, mungkin tuan-tuan ada perisa durian. Kondom dia buat kuih tak apa. Tapi nak cerita pada tuan-tuan, sampai peringkat tu sekali, syarikat itu nak cerita pada tuan-tuan. Baru kita boleh minat. Kita panggil ada al-kasbu, ada risiko. Kalau tuan-tuan menabur pada hari ini, tiba-tiba tak tahu. Melabur-labur ke internet, dapat makan untuk. Atau perkawasan tak melabur ada merah tu. Ada syarikat ni bantu dengan. Aku bagi cek kat hal ni. Ada duit dia siap ni. Sebulan setahun aku bantu dia. Buat kerja apa? Tak tahu. Ini tak tahu. Jadi kalau nak berlaku, pastikan yang kedua, masalah yang kedua, bila terlibat dengan masalah jual emas. Bukan NAS yang terlepas tu emas dalam sistem, dia bukan emas. Emas tu emas dongkong, bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan sumpah tak ada masalah itu. Ini cerita bila emas dongkong. Emas dongkong, perak ataupun mata emas. Apabila benda ini dilaburkan, diperjagakan, jangan pastikan terlibat dengan riba. Jangan terlibat dengan riba. Bagaimana terlibat dengan riba? Nabi ajar, bila kita tukar, contoh kita beli emas, dia beli duit, kita tukar. Dua syarat ini. Pertama, kena tukar sekarang dengan nilai sekarang. Tukar sekarang dengan nilai sekarang. Macam kita tukar di money changer, kita bagi dolar, US dollar dia bagi ringgit. Tukar dengan sekarang dengan harga terpampang sekarang. Tak boleh bagi dolar ringgit mana? Dia kata esok. Itu riba. Ataupun tukar tapi nilainya bukan sekarang, ambil yang semalam, yang esok, ataupun yang setengah jam lepas ni. Itu dia panggil riba. Akhirnya bila beli emas, time Swiss, Kuala semua ni, dari beli kapal semua, bila beli pastikan tukar. Mesti ada tukar. Kalau tidak tukar, ada apa dia panggil apa? Dia panggil ETA lah sebagai sampai lepas 7 hari ke 14 hari. Itu tak jadi riba. Itu tak diberlaku sekarang. Zaman Nabi, zaman Nabi, ada sahabat nak tukar emas dengan emas. Bila sahabat pertama bagi emas, sahabat kedua ni sakit dulu. Rasulullah nak masuk bilik air sekejap. Tepi rumah ya, bilik air. Lepas dia bertukar. Rasulullah tukar tu baru. Dapat pada air. Maksudnya selesai tu, baru pergi buat. Sampai peringkat tu saya terlibat dengan riba, benda lain terlibat dengan emas, dia bertukar on the spot dengan nilai yang sama. Kalau tak tukar, ini yang diikut. Khususnya bila skim cepat kali emas saya. Dia emas dia 1 gram kan. Tuan nak beli, harga RM1, nak beli, tuan aku bagi duit. Kalau saya penjual kan, saya pun ambil emas. Emas ni saya tak bagi, saya simpan. Tambah tak? Jadi, duit dia dapat, emas dia dapat. Lepas tu emas dia dapat lain, nak emas dia keluar. RM1. Ada tak? Jadi emas yang sama, dia tak beli. Kerana bila skim cepat kali dia pusing duit, dia tak berlaku. Dia pusing duit. Dan dia mesti pastikan ada orang baru. Dia panggil new blood. Macam ragu lah. Mesti isap lalu orang baru, baru dia hidup perniagaan. Ini haram menipu. Yang paling dahsyat sekarang, dia ada 8 mobil. Yang paling dahsyat sekali,
Dia panggil kopel, suat kopel, bin. Tuan-tuan ada emas, kan? Dia di speech pada ada tuan-tuan ada emas, ada. Tuan ada berapa emas? Saya ada sekilo emas. Okey, dia kata minta saya emas sekilo, saya bagi tuan pinjam alfa setahun. Oh, tu tambah dia alfa. Alfa bel neraka tu. Bel fire. Tukar. Tuan bagi saya emas, saya akan bagi tuan ambil alfa tuan dulu. Minyak kereta, insurans, rotek semua saya bayar. Oh, siapa nak aku dulu? Apa mereka tu saya dia tukar. Sebab dia nak guna emas tu untuk kaburi mata balai untuk beli. Siapa? Betul alfa. Dia orang emas saya. Dan kadang-kadang budak universiti dia kata, okey, kalau kamu ada emas, kamu bagi ke aku akan bagi asal PPS berapa banyak. Syarat bagi emas dia kata. Siapa mereka tu dia beli saya. Tapi syaratlah nak alfa tu mesti guna emas. Kalau emas tu satu gram, dia bagi baik-baik lah. Kami sudah bagi. Tapi mereka tu dia nipu saya. Ini semua haram di sunnah agama. Tidak sah di sunnah agama. Tuan-tuan dah bukan. Dulu kan pendengar Pak Mantelu ada. Pak Mantelu semua kenal Pak Mantelu. Pak Mantelu tahun 80-an, 90-an. Dulu kita ada sektor di Pak Mantelu. Dulu kita ada sektor di Pak Mantelu. Tuan-tuan dah muda, statistik dan kalau waktu 12 tahun ini ada berapa banyak Pak Mantelu Malaysia? Ada 188 Pak Mantelu sebenarnya. Ada 188. Ini milik siapa? Duit orang lain sedap. Dia suka sangat nak segera. Ini segera, kalipak pun segera, murtabak diraja pun segera, kaya pun segera. Akhirnya ditipu budak-budak oleh speech pakai. Saya pun jumpa makcik. Dia cakap di Kelantan makcik. Ustaz, saya ni sampai 20,000 Ustaz. Dia buat saya kumpul 20,000 nak pergi ke Mekah. Yang tak tahan dia berpasien. Skim cepat kaya. Pelaburan masih berapa saya tahu sampai oleh promotor dia. Tahu siapa KP dia. Minta maaf. Yang KP dia apa Ustaz-Ustaz? Yang KP dia apa Ustaz-Ustaz? Ustaz-Ustaz pergi surau kan? Macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam Pak Cik dah beri. Tapi kita saya kata Pak Cik saya tadi buat apa kata? Saya nak pergi ke Mekah saat itu. Saya kata macam mana? Ditipu, tak boleh tipu. Saya pernah jumpa seorang sahabat. Dia adalah promotor. Speech pakainya. Tuan tahu dia bayar kepada promotor. Tuan dia ingat speech pakainya di belakang dia. Syarikat luar negara. Dan banyak syarikat Cina luar negara. Duit tuan-tuan dibawa bila dibayar. Terus disimpan luar negara. Bukan dalam negara. Bukan di bank pada 5 tu ataupun kepala sokong mungkin. Kan? Duit itu disimpan di luar negara. Once tuan-tuan bagi duit, dia ambil duit itu pergi di luar negara. Kalau dia dapat sampai 500-600 ribu, dia lari malam ni, dia tak cukup tanya Ustaz, tulis saya suruh tak orang aku. Ustaz, kalau saya belanja 50 ribu, saya kena. Saya tanya dia, awak masuk sini, saya berapa bayar? Dia kata 50 ribu. Saya fikir 50,000 solat. Saya kata kalau 10 orang tidak 10 juta dapat. Kalau cepat. Kalau 10 orang, kalau 1 orang kita ada 5 juta rakyat Malaysia. Siapa orang tak merasa dapat 5 juta satu malam. Jadi kat mana-mana tipu orang lain kita. Minggu lepas ada pendataan syahadat. Dia kata Ustaz, saya mau pergi kat Cina lah, tapi saya ada dalam berlaku juga, dia menipu. Saya kata Datin, saya nak beritahu satu. Kalau Datin bersabar sedikit pada masa nak berlaku, berfikir sejenak. Kalau nak Datin ambil duit ni, adalah habis 1 ribu, Datin sedekah pada ayat dia. Kan? Ambil duit ni sedekah pada ayat dia. Ataupun sedekah pada masjid. Tidak pada Datin esok, kalau buku esok cukup sampai duit. Kan? Dia lepas 1 ribu. Tapi tengok, kalau terlalu komok, terlalu serakah, akhir 1 ribu kita ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sepatutnya berbeda.
paling the greatest of the good, the greatest. Kilauan emas, bukan kilauan emas yang menyanyi itu. The greatest of the good, put blind the eyes, boleh mengelabui mata manusia. Dan kita saya pernah jumpa orang terbaik. Kalau tuan-tuan pernah terlibat dengan speech Pak Kaya, pernah makan duit haram ni, Pak Kaya nasihat saya. Pak Kaya nasihat. Saya jumpa dengan tiga orang, ustaz-ustaz juga. Dia tak boleh halal, apa halal, al-faslu fi asy'ari tak pakai. Tak suka. Ingat kan? Sekali buat libur, akibat dia macam berzina dengan muslim. Selalu kira berzina dengan muslim makanya. Sebab dia bergelap hatinya, bila terlibat dengan benda ni, bahaya dia rasa. Sebab itulah saya pada malam ini berkongsi kepada Hindu dan tentang pelaku Islam, keuangan, supaya betul ingat, kalaulah mereka pastikan dia betul-betul perniagaan dia ada risiko dia panggil. Yang kedua, kalau terlibat dengan limah stereo ni, pastikan tak betul. Kalau limah kekuasaan, kalau kita dah emas, limah jauh tak masalah. Tapi dia bagi duit, tuan-tuan dapat emas, tuan-tuan pilih emas tu, boleh balik rumah emas, tak apa. Sekarang ni speech Pak Kaya, dia tak akan bagi tuan-tuan emas tu dia nak pegang. Sebab emas tu dia dah waktu dia tipu orang lain pula. Dan dia tu ada di pusing-pusing tu. Dan sekarang ni, yang baru dari Facebook baru ni, apa nama yang tu yang tembok tu? Nama apa? Nama tu Belanda. Nama dalam Facebook tu Belanda. Antara orang tua ni tu Belanda. Sekarang ni habis disumpah ni mengikut-mengikut. Tadi banyak tak terbeli sekarang. Dan kita baca banyak sampai rugi berjuta, sampai berjuta. Yang tu tak tahan tu. Dia orang ini kata, benda ni tak sesuai. Kata ustaz, pelaporan ni ada Siti Jaki. Siti Jaki. Saya beritahu Jaki ni kalau halal boleh tak pergi Jaki. Kalau juga ni tak kahwin Jaki tak. Tapi kewak Islam bukan Jaki. Kewak Islam ni mesti berbeza, dia mesti suruhan dari sekuritis. Dia mesti dapat lesen 2 ni, baru boleh kita ambil dulu. Tuan-tuan tanya, kalau siapa-siapa datang, makcik bagi dah berlaku ni, kata ni tak tunjuk sebab bank negara ada. Mati dia tak kabar di sana ada. Bank negara bila kita nak ambil duit, mesti dapat lesen daripada bank negara untuk menjaga kemaslahatan masyarakat kita daripada itu. Ada kepastian beringatkan 2 perkara dalam masalah. Akhir sekali, masa dah sampai kepada kalau kita nak kaya, selalu saya sesekit. Kalau kita nak kaya, biarlah kita kaya mengikut kehendak agama. Jangan kita kaya sampai tergadai agama. Sebab kalau kita kaya tergadai agama, akibat di akhirat ada seribu. Orang kata tak habis makan. Tak sepadan dengan apa yang tinggal di mana ini. Keharaman kita dalam bab urusan perniagaan, dalam bab jual beli, dalam bab harta kekayaan dan sebagainya. Kalau kita sampai tergadai agama, akhirat esok akibat lebih. Jadi baiklah kita buat walaupun dapat untuk sedikit, walaupun dapat harta sedikit, tapi biarlah mendapati kehendak. Dan kalau kita kaya sekalipun, biarlah mendapati kehendak. Saya rasa cukup untuk pada malam ini berkongsi kepada